من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah wa ma da'ul umami al-asharu wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wattahasud hatta yakuna al-baghyu atau kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Dihormati tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni. Kita masuk pada pertemuan kali yang ke entah berapa pun tak tahu, kali ke-8 kot, kali ke-8 ke kali ke berapa dah, alhamdulillah. Dengan keizinan Allah mengizinkan, walaupun saya yakin banyak yang dalam kesibukan, dalam urusan masing-masing, tetapi Allah masih bagi kelapangan untuk kita bersama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan menjadikan asbab kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Pertamanya jom kita sebelum kita mula macam biasa minta update di tempat masing-masing, okey ke tidak? Mana baik bersama kita malam ni alhamdulillah ramai. Sahabat saya Ustaz Fikri Abid, di antara petugas yang menjadi frontliner di bahagian Hospital Kulim. Sama-sama kita doakan buat sahabat saya Ustaz Fikri Abid, mudah-mudahan diberikan pemeliharaan yang baik. Buat beliau saya yakin banyak ujian ataupun tanggungan yang terpaksa daripada pihak-pihak frontliner ni buat. InsyaAllah mungkin esok ataupun lusa kita akan buat satu video berkaitan jasa-jasa frontliner. Dan ada hadis yang Nabi SAW sebut kepada golongan-golongan ni. Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh beribadah, orang yang boleh bermujahadah di saat Allah mendatangkan suasana yang huru-hara ni, Nabi janjikan pahala seperti mana mereka berhijrah kepada Nabi SAW. Maka tinggi pahala dia. Baik, alhamdulillah di Sibu Sarawak clear, Awang Azhari terbang tiaris. Alhamdulillah ilmu yang manfaat insya-Allah. Ojek Muhammad Tanjung Maling clear baik alhamdulillah. Rus Ali, Tati Cham, Tapah, Adila, Adija, Kota Kemuning, Gainul, alhamdulillah terbaik tim Madan. Bukan tim Madan, Madan tu tim jiran sebelah. Hamzah Suhaili daripada Kuching Sarawak, bersama kita banyak ni alhamdulillah. Rozaini Paktam pun ada, Nur Azlan Ramli, sahabat-sahabat kita semua, sahabat dunia akhirat belakang insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Maksudnya kebanyakan daripada Abang Hanif Azmi pun masya-Allah moga dalam kesihatan yang baik insya-Allah. Kelana Jaya, hati-hati di kawasan-kawasan yang banyak hotspot. Stay safe at home. Duduk di rumah. Tengok muka bini banyak-banyak sikit tak apa. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala. Tengok muka bini pun dapat pahala tuan-tuan. Kalau nak harap hari lain kita semua sibuk. Jadi mudah-mudahan dengan fasa COVID-19 lah, waktu yang Allah mengizinkan banyak pahala kita bersama dengan ahli keluarga insya-Allah. Baik. Mohon bantuan semua insya-Allah dalam sambil kita sebelum kita mula lagi seminit untuk tolong share dan tag kawan-kawan yang lain untuk mereka pun boleh mengaji juga, dan mungkin boleh copy link di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Allahumma salli sama di grup WhatsApp masing-masing lah insya-Allah. Cara tak langsung semua dapat manfaat bersama insya-Allah. Baik insya-Allah. Okey, kita mula dulu insya-Allah. Kita menyambung bacaan kitab kita, kitab Safinatun Najah pada slot yang pertama. Safinatun Najah adalah kitab yang di antara kitab asas dalam mazhab Syafi'i insya-Allah. Semalam kita dah baca berkaitan fasal yang keempat berkaitan tanda-tanda baligh. Atau orang Kedah panggil baligh. Tanda-tanda baligh ini kita bincang dah semalam. Faslul alamatun al-bulugh salasun. Ada 3 daripada tanda-tanda baligh. Tamamul 15 sanatin fi zakari wal unsa wal ihtilamu fi zakari wal unsa li 9 sinin wal haidu fil unsa li 9 sinin. Ada 3 tanda yang baginda yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, dan ini juga disepakati oleh sebahagian besar daripada kalangan
dalam mazhab Syafi'i. Ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, di antara yang pertama disebut tamamu 15 sanah, yakni sudah sampai pada umur 15 tahun bagi lelaki dan perempuan. Dalam mazhab Syafi'i maksimum dia umur 15 tahun. Lebih 15 tahun tu kira cecah, 15 tahun tu kira consider dah baligh. Kira consider dah baligh lah. Jangan dia buat lolak. Dia kata, ustaz saya umur 17 tak tahu baligh ke dia. Starlight dia sedah. Tu dah dikira consider baligh dalam mazhab Syafi'i. Di antara yang kedua kita apa? Wal ihtilam, ketika datangnya mimpi. Mimpi-mimpi basah yang membuatkan keluarnya air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Mungkin yang perempuan ni kadang-kadang dia advance, dia awal sikit, datangnya mimpi tu, maka itu di antara tanda-tanda mengatakan bahawa dia dah baligh. Dan di antaranya lagi apa? Dan semalam kita berhenti pada bab di antara perbahasan berkaitan Allah SWT berkaitan air mani. Dan hari ini kita akan berbincang, kita akan menyambung daripada perbincangan kita. Baik, alhamdulillah semua clear. Suraya binti Husin, Singapura pun clear. Alhamdulillah, terima kasih. Mamat Nafis, bini dan anak-anak kat kampung ustaz terputus hubungan. Tak apa, terputus hubungan, jangan terputus kasih sayang, insya-Allah. Nur Amira bin Muhammad Kamil pun alhamdulillah bersama kita. Letih tadi tu shooting. Dia ni Nur Amira ni muka bukan dia macam Nilofa muka macam dia. Anda boleh follow dia di antara ambassador kepada Jamu Tun Teja. Pun bersama kita alhamdulillah. Saya rasa daripada awal kuliah sampai hari ni walau dah 8 siri masih dia setialah dengan kuliah. Jadi model pun boleh tuan-tuan kita tak apa nak sibuk sangat, dia pun takkanlah tak sempat nak mengaji. Baik, insya-Allah kita akan menyambung berkaitan pembahagian air. Ni air ni mungkin rasa macam lolak sikit kan, lolak tak lolak kena mengajilah untuk kita sama-sama ambil faham, untuk kita ambil tahu. Sebab tahu daripada tak tahu dalam kejahilan, lebih baik kita belajar untuk kita tahu kat mana kekurangan kita. Nabi kata al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdik pandai ni mereka akan selalu belajar dan tambah ilmu tu, mereka muhasabah diri. Maka keterangan yang disebutkan air mani hukumnya suci walaupun apapun sifatnya. Walaupun ia seperti darah. Maka perbahasan yang pertama disebutkan bahawasanya air mani ni adalah suci. Dia bukan najis. Maksudnya air mani dia adalah suci. Contohnya air mani yang terkena daripada baju-baju ataupun seluar ataupun kain. Maka sah untuk digunakan ketika solat. Sebab ada satu hadis berkaitan tu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma buang bila dia kering tu, dia jadi macam bekas tu, maka cuma hanya dibuang. Cuma tak apa nak molek lah. Air mani hukumnya adalah suci. Sebab tu ada orang dia buat lawak, dia kata ustaz boleh dah ambil wuduk menggunakan air mani. Ada orang tak tahuan punyalah banyak ayat kita bincang, ada 7 jenis ayat mutlak kan. Tapi tak, dia gatal, dia kata apa, dia kata ustaz boleh dah ambil wuduk menggunakan air mani. Bila air yang suci boleh nak ambil wuduk, jawapannya boleh. Tapi masalahnya kena cari 2 kolah, hampir cari 2 kolah nak ambil mani macam mana kan. Maka kadang-kadang orang tanya soalan yang tak cerdik ni kena jawab cara tak cerdik juga. Banyak lagi air yang lain, kenapa nak ambil dah bentuk benda yang boleh mendatangkan fitnah kepada kamu. Maka air mani hukumnya adalah suci. Ini perbahasan kita fiqh. Tolong jangan duk kata oh ni macam lucah, bukan lucah tuan. Ni memang pengajian kita. Daripada tak tahuan punca sampai tak tahu apa perbezaan air mani, air wazi, air madi. Malam ni kita akan bincang. Walaupun ianya keluar seperti darah, sebab kadang-kadang mungkin ada orang yang berpenyakit, kadang-kadang keluar yang agak pekat sehingga kan ada kemamam, walaupun macam tu dia tetap dikira suci. Yang kedua, air mani perempuan pula berwarna kekuningan. Dia tak sama macam orang lelaki. Orang lelaki dia warna putih, sebenarnya dah kita bincang, disebut dengan ma'un abiyadun. Yang dikeluarkan dengan air yang berwarna putih. Adapun yang perempuan, air mani perempuan pula berwarna kekuningan dan juga dia cair. Kalau lelaki tadi kita sebut dah semalam, dia bentuk benda yang agak yang disebut sakhinun. Sakhinun ni makna dia kental ataupun dia pekat. Adapun pada orang perempuan, dia adalah cair. Yang ketiga, keterangan yang ketiga, air mazi adalah cecair yang berwarna putih, cair dan lengkat. Dan likat.
ketika keluar dalam keadaan bersyahwat, tidak keluar secara bertahap seperti tidak menyebabkan badan letih apabila ia keluar. Maka air mazi ni air yang ketika orang itu ada syahwat, maka akan keluar. Maka ingat, air mazi ia adalah najis dan membatalkan wudu. Ini disebut dalam kitab Fathul Mubin. Air mazi maksudnya air yang keluar ketika tengok benda-benda yang mungkin mendatangkan syahwat. Benda-benda yang macam tu biasanya akan mengeluarkan air mazi, yang mana daripada air mazi yang dikeluarkan tadi adalah najis. Maka kalau terkena dengan seluar, terkena dengan keng, terkena dengan seluar dalam ataupun melibatkan apa-apa jenis pakaian yang digunakan ketika solat, maka tidak sah, tak boleh. Dan yang ketiga disebut dengan air wadi. Ingat, yang pertama air mani, yang kedua air mazi, yang ketiga adalah air wadi. Air wadi pula adalah air yang keruh dan tidak berbau, keluar setelah mana dia biasanya orang yang keluar air wadi ini adalah ketika buat kerja berat sangat. Buat kerja teruk sangat, buat kerja terlalu membebankan, biasanya boleh membuatkan keluarnya air wadi. Jadi faham nak? Air mani, air wadi dan juga air mazi. 3. Sebab ni ilmu. Dia lah ilmu sebab berhati-hati. Bila kita tak tahu, dia kata, saya tak mau dengar kuliah macam ni. Sekali lagi macam dia kata tak elok pula dengar. Tak dengar apa, lagi tak elok kalau rosak ibadah disebabkan kita tak tahu. Lebih baik kita tahu. Maka diriwayatkan daripada Sayyidina Allahumma salli ala Muhammad, Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah menyebut satu hadis. Dia kata, aku adalah, saya baca matan saya baca mafhum, aku adalah seorang lelaki yang selalu keluar daripada air mazi, dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana ada anak perempuan baginda. Lalu aku meminta kepada Miqdad bin Aswad, lalu dia pun bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah mewakili Miqdad bin Aswad, dan hendaklah membasuh zakarnya dan berwudu. Maksudnya tak perlu untuk mandi wajib. Kalau keluar daripada air mazi disebabkan mungkin adanya syahwat ataupun tengok benda-benda yang mungkin merangsang, maka dia tak perlu untuk mandi wajib. Yang perlu hanya dia adalah basuh dan juga ambil wuduk macam biasa. Jadi jelas kat situ permasalahan jika ada air mani yang ingin keluar lalu ditahan dengan cara memegang kemaluan, lalu tidak jadi keluar, maka ia dianggap tidak baligh, mengikut daripada pendapat Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ar-Ramli mengatakan sebaliknya. Dan ini dia kata maksudnya kalau tak keluar, maka tidak dikira itu sebagai tanda-tanda ataupun tidak dikira sebagai baligh. Air mani yang keluar dari budak-budak yang belum berumur 9 tahun Hijriah, hukumnya adalah najis. Hukumnya tetap sama. Hukum dia tak sama macam dengan orang yang dah baligh. Maka kalau budak-budak, dia dikira sebagai najis. Maksudnya budak yang belum baligh kalau terkeluar. Sebab apa ulama membincangkan? Sebab ada yang berlaku. Walaupun tidaklah kerap, tidaklah sinonim, tapi berlaku. Ini disebut dalam kitab Asy-Syarqawi. Jilid yang pertama muka surat 120. Makna perbahasan ini telah pun disebutkan tadi. Tadi kita sebut tentang dua nama imam besar dalam mazhab Syafi'i. Malam ni ambil untuk kita tahu sikit. Yang pertama saya sebutkan tadi tentang nama Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar ni di antara ulama yang besar dalam mazhab Syafi'i, yang disebutkan ulama yang berasal daripada Yaman. Dan Imam Ibn Hajar As-Asqalani ini dia hidup pada tahun 909 Hijrah. Dia lahir pada tahun 909 Hijrah. Maksudnya lebih kurang dalam 500 tahun yang lepas. 512 tahun yang lepas lah lebih kurang. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. 909 Hijrah dia hidup dan wafat pada 974. Imam Ibn Hajar Al-Haytami wafat pada 974. Di antara kitab-kitab agung yang ditulis beliau adalah di antara Tuhfah Al-Muhtaj fi Syarh Minhaj. Satu kitab yang merangkumi nas-nas Imam Syafi'i. Jadi banyak berkaitan fiqh lah. Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Yang kedua tadi saya sebutkan nama Imam Muhammad Ar-Ramli. Disebut dengan gelaran Asy-Syafi'i As-Sakhir.
Ditamsilkan kata Imam Ramli ni macam Imam Syafi'i. Kalau kita hari ni dia panggil Imam Syafi'i Junior lah. Kan biasalah kalau kita contoh Ustaz Azaidrus, ada Ustaz Afiq Ibrahim UAI Junior. Kalau Ustaz Auni dia panggil Ustaz Ibnu Rijal. Dia panggil Ustaz Auni Junior juga. Jadi Imam Muhammad Ar-Ramli ini disebut dengan Imam Syafi'i Sakhir. Ataupun kita panggil Imam Syafi'i Junior. Dia lahir ni sezaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ar-Ramli lahir sezaman dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, cuma dia lahir selang 10 tahun daripada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dilahir pada 919 Hijrah. Dan beliau lama, umurnya panjang. 84 tahun, 85 tahun umur Imam Ar-Ramli ini, sampailah beliau wafat pada tahun 1004 Hijrah. Dia wafat dah 1004 Hijrah, 430 tahun lebih lepas. Baik, minta maaf. Di antara kitab-kitab beliau, dia menulis tentang kitab Nihayah Al-Muhtaj. Tentang kitab Nihayah Al-Muhtaj, juga kitab fiqh yang besar, ada 8 jilid besar dia, dan ia telah dibaca oleh 400 orang ulama. Kitab beliau ni sampai hari ni ulama-ulama ni membacakan kitab beliau untuk meneliti tentang hukum-hukum fiqh. Termasuk hukum-hukum yang permasalahan-permasalahan yang rumit, maka dibincangkan oleh Imam Ar-Ramli ini. Maka dua ulama yang kita belajar malam ni mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua insya-Allah. Dan tanda yang ketiga daripada tanda-tanda baligh itu, di antaranya adalah baik Dr. Azrul Hashim pun bersama dengan kita, masya-Allah, orang hebat ni. Yang ketiga adalah keluar darah haid. Bagi perempuan yang berumur 9 tahun. Apa makna dia? Haid dari segi bahasa ialah satu aliran. Dari segi bahasanya, dari segi lughahnya adalah aliran, benda yang mengalir, benda yang keluar. Ia adalah darah yang keluar daripada rahim perempuan yang paling dalam. Darah haid dia tak sama macam darah-darah lain, dia keluar daripada bahagian rahim. Rahim ni kalau kita tengok dalam buku sains, dia tunjukkan bagaimana pangkal rahim, pertengahan rahim dan hujung daripada paling dalam bahagian rahim. Maka darah haid itu duduk terkandung pada bahagian yang paling dalam dan keluar dengan cara normal pada waktu-waktu tertentu. Bukan dengan cara paksaan, dikeluar dengan cara tertentu. Disebut juga dengan, kalau orang Melayu dia panggil dengan datang bulan. My period. Kalau orang Melayu panggil lah. Ketika keluar ia terasa, dia rasa panas. Biasanya orang perempuan lah tahu. Saya pun seumur hidup tak pernah tahu. Waktu Tok Guru kita ajak pun, kita sekadar memberikan tamsilan yang mudah-mudahan kita fahamlah insya-Allah. Baik, 5 kaedah ringkas. Ni yang wajib kena tahu. Bukan orang perempuan saja wajib kena tahu. Orang lelaki pun wajib kena tahu, khususnya pada para suami, khususnya kepada Allah Maha yang ada anak-anak, kena ambil tahu. Tuan-tuan ingat, kalau anak tuan-tuan yang dah mencecah umur baligh, yang perempuan, dan dia tak tahu berkaitan ilmu haid, ilmu nifas, ilmu istihadah, maka kita sebagai mak ayah akan menanggung dosa. Maka berhati-hati dalam bab tu. Maka 5 kaedah ringkas mengetahui darah haid. Yang pertama, ia mestilah tidak boleh kurang daripada 24 jam. Maksudnya keluar yang walaupun setitik, walaupun sikit tu, satu aliran yang mengalir keluar, maka ia mestilah tidak boleh kurang daripada 24 jam dalam masa 15 hari. Di antara tempohnya, di antara 24 jam sampailah timeline dia sampai 15 hari. Ia mestilah yang kedua, ia mestilah tidak boleh lebih daripada 15 hari serta malamnya. Maka tak boleh lebih. Dia kata, Ustaz, dia duk keluar lagi darah ni. Maka yang keluar daripada selepas daripada 15 hari dah tak dikira sebagai darah haid. Bermula daripada hari yang ke-16 ke atas, ia dikira sebagai darah penyakit ataupun darah fasad. Darah penyakit ni atau kita sebut dengan istilah kita dipanggil istihadah. Ataupun disebut dengan istihadah. Itu darah-darah penyakit. Maksudnya maksimum sampai 15 hari. Dia kata, Ustaz, tapi duk keluar juga. Tu yang saya tak semayang. Tu bila sebab jahil, nampak tak dia akan merosakkan ibadah. Maka selepas daripada 15 hari, maka yang keluar ataupun aliran darah yang keluar itu adalah darah-darah fasad ataupun darah penyakit yang tetap menjadi kewajipan ke atas dia kena basuh bagi suci elok
untuk dia ni kena solat macam orang biasa. Dalam bab tu kena fahamlah. Bab kadang-kadang ada orang yang dia kata ustaz, dia kata haid dia tak normal macam orang lain. Saya kata tak normal macam mana? Dia kata kadang-kadang haid dia sampai 21 hari, 22 hari. Saya kata, maklum merepek dengan dia kata betul ustaz. Ustaz tak tahulah ustaz tak keluar darah. Yalah memanglah kita tak pernah keluar, tapi ulama yang terdahulu telah pun menulis dalam kitab dia. Walaupun ulama tu tak datangnya haid, tapi dia tetap buat kajian dan of course lah dia akan tanya kepada orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Dia kata tapi betul ustaz, memang 21, 22, 23 hari. So saya tanya dia, semayang lagi tak waktu tu? Dia kata mana boleh, kan haid kan tak boleh semayang. Bijak sana, bijak sini, bijak di mana-mana. Tu pun jadi masalah juga, sampaikan dia tak tahu yang keluar selepas daripada hari yang ke-16 itu adalah darah yang disebut darah istihadah ataupun darah penyakit, ataupun disebut dengan darah fasad ataupun darah yang rosak, darah yang kotor. Maka yang ketiga, sebelum datang haid, seseorang itu mesti melalui dahulu tempoh 15 hari bersih antara dua haid. Dia mestilah, dia tak ada main berterusan. Habis 15 hari ni, lusa minggu depan dia main pula. Jangan duk merepek. Sebab ada orang yang dia punyalah malas nak semayang, maka setiap kali orang tanya dia, dia kata dia haid. Tuan-tuan hati-hati. Tuan-tuan hati-hati. Ingat, setiap daripada perkataan dan perbuatan kita adalah refleks kepada doa kita kepada Allah. Tuan-tuan berbohong lah, tuan-tuan orang di pejabat, orang tanya, hang tak mayang ke Mina? Dia kata aku haid minggu depan, haid juga. Minggu ni pun haid juga. Panjang betul haid dia ni tuan-tuan. Sampai tak berhenti haid dia. Tuan-tuan hati-hati, takut Allah bagi betul haid tak berhenti sekali, jenuh kita. Maka sebab tu jangan duk buat benda yang merapu-merapu macam tu. Dia mestilah diselangi di antara dua tempoh, mendahului tempoh 15 hari bersih. Yang keempat, ia tidak didahului oleh darah nifas ataupun kelahiran. Dia tak mesti mendahului daripada darah nifas ataupun kelahiran. Disebut darah nifas kerana ketika kelahiran ia membawa nafas ataupun jiwa, iaitu anak yang baru lahir, sama ada ia cukup bulan ataupun kurang. Maka dia tak akan keluarlah ketika nak melahirkan anak. Sebelum nak keluarnya darah nifas, maka tak akan keluar haid. Sebab tu biasanya orang yang mengandung, orang yang dalam keadaan mengandung tak main haid. Sebab terhimpunnya dia tak jadi dah darah haid, dia jadi ada darah nifas yang akan keluar selepas daripada anak yang bersalin. Yang kelima, di antara kaedah mudah untuk kita faham apa itu darah haid, berumur sekurang-kurangnya tepat 9 tahun Hijriah ataupun kurang 16 hari sebelum tepat 9 tahun Hijriah. Dia pun nak bagi kira tepat je, nak di antara tahun Masihi dengan tahun Hijrah bagi perempuan. Perempuan yang keluar darah di bawah umur 9 tahun, darah itu adalah darah fasad. Maksudnya kalaulah seorang perempuan, anak kita umur 8 tahun dah keluar darah, maka darah itu bukanlah darah haid. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau sebelum daripada 9 tahun mengikut daripada tepatnya tahun Hijriah. Kita dah sebut dah tahun Hijrah ni berapa? 354 hari. Kita dah bincang bila? 2 hari lepas kot tak silap saya. Tahun Hijrah 354 hari. 8 jam 8 minit. 354 hari 8 jam 8 minit. Tahun Masihi kebiasaannya mungkin 360. Itu perbezaannya lah. Kalau anak tu keluar umur sebelum tepat mencecah umur 9 tahun Hijriah, maka yang sebelum itu dikira sebagai darah fasad, darah-darah kotor yang keluar daripada rahim ataupun daripada kemaluan anak perempuan kita. Sebab tu kena terang kat depa. Bil hikmah lah. Maksudnya kalau anak kita, mungkin kalau bapak cerita lain pula kan. Duk buat cerita anak kita jadi malu. So siapa yang kena cerita adalah mak. Mak ambil waktu tengok hari ni clear sikit, adik lain tengah duk kalut main dekat depan ke apa, kita duduk di dapur dengan dia ataupun kita duduk bilik dengan dia secara private, maka kena cakap dengan dia elok. Kakak dah umur berapa tahun? Dia kata 9 tahun atau 10 tahun contohnya. Kakak macam ni, mama nak cerita,
nanti bila kakak sampai satu masa akan keluar satu darah kena cerita kat dia, darah tu bentuk macam ni, warna dia rasa panas, bau dia macam ni, sifat dia macam ni. Kak jangan panik kak dah. Sebelum tanda-tanda nak jadi, nak keluar haid tu pula jadi macam mana, kena cerita. Ya, saya yakin menjadi banyak masalah kepada mak dan ayah untuk menyampaikan ilmu tersebut. Kalau kita tak mampu deliver, maksudnya kalaulah kita tak mampu nak bercerita benda tu, maka minta orang wakilkan untuk bercerita. Maksudnya carilah kawan-kawan yang mungkin ustazah-ustazah ataupun orang yang mungkin anak kita ni dengar sikit cakap dia, dia minta explain sedikit kat dia secara personal. Saya yakin ramai orang yang mungkin belajar di sekolah, tapi waktu belajar di sekolah ni duk buat main lah. Waktu belajar di sekolah ni, kita kawan-kawan duk belakang duk cuit. Lok lak dia duk kata gitu. Jadi kita tak boleh nak fokus waktu tu. Jadi biasanya ilmu-ilmu yang macam ni, ilmu-ilmu yang berbentuk private ni, benda-benda yang kerahsiaan ni, kalau boleh cerita dekat anak secara private juga. Duduk dalam bilik dengan dia. Dia panggil kalau boleh dalam mood alpha, sembang dengan dia. Kakak sihat ke kakak? Mama tengok kakak dah makin besar sekarang tu. Mama tengok kakak dah nampak macam segak jadi anak dara dah anak mama. Kakak, mama nak cerita kat kakak satu benda. Tapi kakak kena rahsia tau daripada orang lain. Yang pertamanya kakak nanti kan bila main sekian-sekian macam ni. Kakak ni sekian-sekian macam ni. Barulah ada kefahaman kepada anak tadi. Jangan duk lareta cerita ke orang ramai, jadi anak tu akan jadi segan ataupun malu. Jadi selesai pada fasal yang keempat pengajian kitab Safinatun Najah, insya-Allah. Esok kita akan masuk pada fasal yang kelima, syarat istinja menggunakan batu. Syarat istinja menggunakan batu. Baik. Kita akan menyambung bacaan kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Kita akan sambung bacaan kita 40 hadis peristiwa akhir zaman. Bagaimana yang belum share, minta bantu untuk tolong share mudah-mudahan sama-sama dapat manfaat insya-Allah. Tuan-tuan, esok kita mungkin akan try buat di live di Allahumma salli ala sayyidina Muhammad di Facebook personal. Sebab kita tengok